Okey. So itulah perkara-perkara tersebut lah yang berlaku. Okay. So kita bercakap tentang beberapa perkara pada malam ini, insya-Allah. Yang pertama antara lain isu rusuhan kuil sivil. Media Prima melaporkan dengan cara tidak bertanggungjawab. Media Prima, TV3 dan juga NST daripada kumpulan yang sama telah melaporkan dengan cara yang tidak bertanggungjawab. Malam ni saya dedahkan tentang cubaan Media Prima ni nak timbulkan kegusaran. So kalau benda ini tidak diminta maaf oleh Media Prima, berkemungkinan saya akan arahkan anak buah kita untuk buat laporan polis terhadap Media Prima, terutama apabila menimbulkan kegusaran dan apa orang kata caption yang apa orang kata tidak benar. Okey, dan juga saya akan sentuh tentang persoalan Fahmi Fazil yang dikatakan apa orang kata nak ambil tindakan kepada seolah-olah tidak demokratik lah terhadap pembangkang-pembangkang ini. Baik, saya dengar live itu malam tadi sebenarnya, dan saya faham apa yang dia masukkan, dan itu bukan kali pertama dia bercakap, dia 2-3 kali juga dia bercakap tentang isu itu. Tapi saya akan sentuh juga. Kuala Terengganu akan ada PRK Kuala Terengganu akan ada PRK. So apa yang berlaku? Marang dia ada 3, Kemaman, Kuala Terengganu dengan Marang. So Marang tak ada PRK sebab mahkamah telah memutuskan tidak ada unsur-unsur rasuah dan sebagainya. Tetapi Kuala Terengganu, mahkamah telah memutuskan ada unsur rasuah, maka kemenangan PAS di Kuala Terengganu tempoh hari dibatalkan. Therefore akan ada PRK akan berlaku. Tentang isu suluk, waris suluk, InsyaAllah Malaysia telah menang. Tahniah diucapkan kepada kerajaan Malaysia. Tahniah juga kepada Menteri Luar, Menteri Undang-Undang dan juga Perdana Menteri kerana telah menyelesaikan isu suluk ini. Kita akan tengok. Ustaz Zainul Asri menyebut tentang musuh Allah. Siapa musuh Allah ini masukkan itu? Dan apa komentar saya tentang perkara tersebut? Baik, dan akhir sekali berkenaan dengan belum berakhir sekali. PAS kata, dia keluar kenyataan, kalau sekiranya nak jadi calon tak boleh ada dosa besar. Soalan saya dalam Facebook saya kata, kalau dia fitnah tu kira dosa besar tak? Fitnah dikira berdosa besar tak? Adakah Sanusi tak boleh bertanding sebab Sanusi kalah fitnah dengan Mahfuz itu? Timbul persoalan. Last sekali tentang muda. Kenapa muda mula menyerang kerajaan perpaduan dan muda dilihat semakin mesra dengan Atok, bukan semakin mesra, berada bersama dengan Atok di Korea. Ada gambar yang tersebar. Lama cerita ni apa orang kata panjang cerita kita malam ni tuan-tuan. Saya tak tahulah boleh cover ke tidak dalam tempoh 1 jam ni. Baik, kita bawa berita ni dahulu berkenaan dengan rusuhan di Kuil, rusuhan sivil di Kuil ni. Now, keluar daripada Media Prima mengatakan bahawa 17 orang yang terlibat dalam rusuhan Kuil yang menyebabkan kematian arwah Adib telah dibebaskan oleh mahkamah. Ini dia tinggal macam tu je. Jadi ada di kalangan kegusaran, di kalangan rakyat, dia kata seolah, jadi kerajaan ini membebaskan pembunuh Adib lah ya. Kejam, teruk kerajaan ini. Dia macam nak timbul seolah-olah macam tu lah umpama sentimen nak diwujudkan. Jadi dalam bayangan siapa yang tak baca artikel tu, dia baca dia punya heading saja, dia duk bayangkan bangsa lain, bangsa India lah, sebab itu Kuil melibatkan orang India. Bangsa India ni yang dibebaskan ni, nampak sangat kerajaan sekarang ni tunduk kepada orang bukan Melayu, cuba untuk nak ni macam mana sentimen. Rupa-rupanya tuan-tuan, itu satu penipuan. Kenapa saya kata penipuan? Okey, dia cerita dia macam ni. Rusuhan pertama, Kuil sivil 17 dibebaskan. Siapakah yang dibebaskan? Tertuduh itu adalah Akmal Izzat Aziz, Nurul Ismawis Isahuddin, Hasnim Shah Samsudin, Saifullah Abdullah, Ridwan Syekh Ruslan, Irwan Nordin, Khairi Abdul Rashid, Rozaihan Zakaria, Kayum Faizal, Ashraf Faizal, Absal Istrin Abdullah, Jalil Taib, Khairul Anwar Zabidi, Zamri Said, Sukri Razali, Nur Azmi Abdul Ghani dan Syahril Daniel Sajil. Jadi yang ni nama Melayu ke nama India ni? Akhirnya rupanya cerita pembebasan itu, cerita dia macam ni. Mahkamah Magistrate Petaling Jaya membebaskan 17 individu tanpa memanggil mereka membela diri terhadap pertuduhan merusuh di Kuil Seri Mahariam pada 2018. Nama-nama yang saya sebutkan tadi tu, nama Melayu semua, berusia antara 24 hingga 47 tahun. Mereka dituduh di bawah Seksyen 148 kerana merusuh dan memiliki senjata berbahaya. Kesalahan itu didakwa di antara jam 2 hingga 5 pagi.
Setelah kejadian, Menteri Dalam Negeri kita itu Muhyiddin Yassin berkata polis mendapati kumpulan itu diupah oleh peguam yang bekerja untuk pemanju yang memiliki tanah itu. Ada pemanju yang upah dia orang. Dalam keputusan hari ini, Magistrate Iskandar berkata pihak pendakwa gagal membuktikan kes prima facie terhadap insiden itu. Ketika dihubungi peguam individu itu S. Kirtihiraj. So peguam 17 orang Melayu ini India tuan-tuan. Berkata mahkamah mendapati pihak pendakwaan gagal mengenal pasti identiti tertuduh kerana kejadian berlaku pada waktu pagi. Katanya mahkamah mendapati bukan hanya tiada pengenalan positif oleh saksi, keterangan mereka semasa perbicaraan peringkat pendakwaan juga tidak dapat dipercayai, tidak konsisten. Kirtiraj berkata magistrate mendapati tiada senjata diserahkan kepada mahkamah sebagai bukti. Ia menunjukkan bahawa ia dikutip daripada tempat kajian oleh saksi dan bukan dirampas daripada tertuduh, tambahnya. Peguam juga berkata tiada laporan forensik terhadap senjata yang diserahkan dan tiada pengecaman tertuduh untuk siasatan polis. 17 individu itu dituduh pada Disember 2018. Perbicaraan bersambung seterusnya dengan pihak pendakwaan memanggil 20 orang saksi. Insiden itu disusuli oleh rusuhan lain yang membawa kepada kematian Muhammad Adib Muhammad Kasim. So awal ni dia ada rusuhan itu. Ini insiden pertama tuan-tuan bukan yang menyebabkan kematian itu. Itu rusuhan yang pertama. Dia ada yang kedua yang menyebabkan kematian. Jadi persoalan sekarang ini, so ini tentang apa? Pembebasan apa? Pembebasan ini berlaku terhadap 17 orang Melayu ini, budak-budak Melayu ini yang dikatakan diupah oleh peguam yang nak pemanju yang nak ambil tanah kuil tersebut. Tetapi apa yang berlaku, ke-17 mereka tak boleh dikenal pasti oleh saksi. Tidak ada bukti yang directly bagi tahu bahawa mereka terlibat ataupun terbabit dalam rusuhan tersebut. Secara teknikalnya tak ada. Jadi dalam mahkamah, bila kita tengok prosedur, bila tidak ada bukti-bukti yang mengarah ke arah yang dituduh itu sebagai bersalah, maka kena didapati tidak bersalah. Fair lah. Adakah lain lah kalau ada CCTV ke, even eyewitness sendiri pun berbeza pandangan dalam hal ini. Jadi akhirnya tutup kes ini tuan-tuan. Orang tak boleh kata kerajaan ini telah membebaskan pembunuh Adib dan sebagainya. Yang ini kes pertama sebelum kejadian pembunuhan, orang kata kematian arwah Adib tu. Ini rusuhan yang pertama. This is the first rusuhan. Dia ada satu lagi kes yang lain berkenaan dengan perkara ini. Habis, faham jadi ambil bahagian ni. Kalau ada orang bangkitkan isu lagi, ini jawapan dia. Dan harap faham tentang perkara tersebut. So dah habis dah cerita kat situ. Kalau ada siapa yang komen yang sebaliknya, maka kau memang tak tahulah undang-undang ni. Minta maaf aku katalah kan. Yang sebaliknya. Baik. Ayat kita beralih kepada yang kedua berkenaan dengan apa isu apa tuan-tuan? Kuala Terengganu telah dibatalkan. Ahli Parlimen PAS Kuala Terengganu telah dibatalkan kemenangan beliau dan pada hari ini telah diarahkan oleh mahkamah untuk nak membuat untuk buat PRK. Boleh rayu tak boleh rayu dah. Berkenaan dengan kesalahan apa orang kata kesalahan di kesalahan pilihan raya. So perkara ini tidak boleh dirayu kalau tersilap saya lah. Betul, correct me if I'm wrong. Tetapi PRK akan berlaku dalam masa yang terdekat. Okay, so adakah PRK ini akan berlaku sekali serentak dengan PRU di Kuala Terengganu? Ada kemungkinan. PRN di Kuala Terengganu ada kemungkinan. Ada kemungkinan bahawa perkara ini akan diadakan serentak, bergantung kepada SPR lah. Bergantung kepada kehendak SPR. Baik, terbaru kawan saya call, dia kata, "Is, betul ke engkau cakap apa orang kata bulan Ogos ni kerajaan Madani ni akan jatuh?" Kata. Cakap, bila masa aku cakap? Aku ada cakap Dia kata, "Ya, ada kau cakap, ada dalam grup dekat Negeri Sembilan, dia dalam grup terkata kau kata." Saya duk fikir. Pertama, saya ada dengar lah orang cakap Anwar cakap. Dan saya kata benda tu tak betul. Anwar komen lah kan, Tok Sri Anwar Ibrahim komen lah. Saya kata benda tu tak betul. Saya kata kan, apa-apa yang dia orang cakap tentang nak jatuh kerajaan apa semua benda tu sebenarnya tak betul. Saya kata, itu komen saya, tak betul lah hati kata kan. Cuma concern tu ada, bukan sebab nak jatuh kerajaan itu, tetapi keyakinan pelabur dan sebagainya disebabkan oleh permainan-permainan politik golongan-golongan ini. Itu yang mungkin boleh menyebabkan kejadian tersebut. Bukan kejatuhan kerajaan, tetapi ialah keyakinan pelabur terhadap negara itu sendirilah. Itu yang berkemungkinan akan berlaku. Tapi nak jatuh tu agak sukar sebenarnya. Bukanlah kata mustahil tu, that's a very bold claim kan, tapi agak sukar. Disebabkan oleh akta anti lompat parti, disebabkan oleh nak kena lompat mesti blok, end block. Lepas tu kalau dah lompat jatuh, lepas tu nak kena keluar, seluruhnya kena keluar, tak boleh keluar satu-satu. Dan kalau keluar satu parti sekalipun,
adakah jatuh kerajaan, itu satu persoalan kan. Jadi itu yang yang jadi problem sebagainya. Izzy tanya mana studio baru. Saya ada studio baru ke? Saya ada cakap saya ada buat studio baru ke? Saya ada cakap ke saya buat studio baru? Mana ada?